Barakah membawakan pengembaraan berkisahkan sejarah para Nabi dan Rasul dalam rancangan Jejak Rasul. Selamat menonton. Tanah Semenanjung, wilayah yang telah lama dihuni. Di Pulau Pinang, penemuan di Gua Kepah menunjukkan ia dihuni sejak era Neolitik lagi. Gua Kepah yang terletak di seberang perai adalah satu-satunya tapak prasejarah yang telah pun dijalankan ekskavasi pertama kali pada kurun ke-19. Hasil daripada kajian awal itu, mereka telah menemui 41 rangka. Dan semuanya sekarang berada di Museum Leiden di Belanda. Okey, di sinilah kawasan diketemui satu rangka manusia yang dikebumikan dengan penuh adat istiadat, di mana mengiring menghadapkan lautan. Kemudian dikirimkan dengan tembikar, alat batu dan makanan. So lambang kepada kepercayaan pada alam lain. Dan ini berlangsung pada 5,000 tahun dahulu. 5,000 tahun dahulu ketika itu kita perhatikan kalau di dunia tamadun China, Indus dan Mesir baru bermula, sedangkan tamadun Mesopotamia sedang rancak berlangsung dengan hebatnya. Ya. Itu peringkat dunia. Itu peringkat dunia. Ya. Pada masa 1840-an ada 3 bukit kerang yang sangat besar di sini. Dinamakan ABC. Bukit kerang maksudnya timbunan kerang yang isinya telah diambil sehingga membentuk bukit lah. Pada masa 1840-an telah berlaku kuari ke atas 3 bukit kerang ini untuk mendapatkan bahan kapur. Sebab kulit kerang tu kapur, kalsium. Banyak laporan lah yang tentang Gua Kepah. Jadi Gua Kepah ni tapak yang pertama diekskavasi dalam negara 1840-an. Excavation pada 2010 yang pertama itu, dan kita menemui memang jelas lapisan yang di situ dan pelbagai artifak, alat batu, tembikar, sisa makanan dan juga ada beberapa tulang tapi tak lengkap tulang manusia. 7 tahun kemudian, ekskavasi berikutnya dilaksanakan berhampiran tapak pertama di bawah lantai sebuah rumah setelah penghuninya berpindah. Kami mulakan 2017 untuk ekskavasi betul-betul di bawah tapak rumahnya dan akhirnya kita menemui satu rangka manusia yang lengkap, seorang wanita dalam 30 ke 40 tahun umurnya, dikebumikan juga masih mengiring tetapi menghadap ke arah barat. Dan di rangka itu kita jumpa tembikar, jelas satu pengkebumian Neolitik, dan bila kita hantar tarikh daripada cengkerang yang ada di kelilingnya memberikan tarikh antara 5,000 ke 6,000. Jadi dia adalah individu masyarakat Neolitik yang dikebumikan dalam bukit kerang yang dibuat oleh manusia selepas ambil isinya, yang sangat pentinglah kepada negara. Kita tak ada tapak lain lagi sebegini untuk satu Malaysia. Pada kurun ke-18, wilayah di utara Semenanjung Tanah Melayu ini termasuk pulau-pulaunya bukanlah tanah yang tak bertuan. Kenyataan itu boleh dibuktikan dengan meneliti koleksi surat-surat Francis Light yang hari ini boleh diakses dengan mudah. Koleksi surat-surat Light merupakan koleksi warkah yang terbesar di dunia, yang merangkumi 1,200 lebih surat-surat yang ditulis kepada Light di antara tahun 1768 sehingga 1794, yakni tahun Francis Light meninggal. Daripada surat-surat itu kita dapat mengesahkan sama ada Pulau Pinang diberi oleh Sultan Abdullah ataupun diambil ataupun dirampas oleh Francis Light pada tahun 1786.
Profesor Dato' Dr. Ahmad Murad American ialah individu yang bertanggungjawab di sebalik kejayaan Universiti Sains Malaysia USM mendapat hak mengendalikan maklumat imej digital koleksi surat-surat Sir Francis Light. Kita mendapat surat itu daripada School of Oriental and African Studies, University London, dan perbincangan mengenai mendapatkan hak untuk digital, ini bukan hard copy mereka simpan. Hak untuk mempamerkan secara digital bermula pada bulan Oktober 2010. Selepas itu pada tahun 2018 USM telah mengadakan MOA dengan SOAS di mana surat-surat 1,200 itu diletakkan di bawah bahagian Malaysiana, Universiti Sains Malaysia. Hasilnya, sejumlah 2,400 imej daripada 1,200 surat yang disusun dalam 11 jilid telah pun diserahkan kepada Universiti Sains Malaysia USM. Koleksi yang telah pun 200 tahun berada di Arsip University of London itu ialah rekod komunikasi bertulis antara Francis Light dengan pelbagai pihak. Sepanjang tempoh beliau berada di Kepulauan Melayu sehinggalah beliau meninggal dunia pada tahun 1794. Pada masa saya sedang berunding dengan SOAS, lebih kurang 10 tahun yang lalu, mereka mengenakan surat-surat ini diwawarkan secara sempurna. Bukan hanya kita ambil digital itu saja, tetapi kita membuat kajian, kita memasukkan metadata, ada transliterasi. Jadi ia boleh meluaskan pengetahuan mengenai surat-surat itu. Proses transliterasi imej 1,200 manuskrip asal yang ditulis dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi, koleksi surat-surat Sir Francis Light telah disempurnakan oleh Ustaz Abdul Rahman Muhammad Amin. Menguruskan korpus digital tersebut memerlukan kepakaran yang khusus, usaha penelitian dan masa yang lama. Bermula dari tahun 2013 sehingga tahun 2020. Sepanjang 7 tahun itu, faedah terbesar yang diperolehi oleh Ustaz Abdul Rahman ialah pendedahan maklumat yang tersurat dan tersirat dalam koleksi tersebut. Dari segi kandungan warka-warka ini, kita boleh katakan kebanyakannya, secara umumnya kebanyakannya adalah berkaitan dengan perdagangan, import-export. Francis Light membekalkan apa yang dipanggil sebagai kita panggil sebagai opium. Dalam bahasa modennya candu, opium. Sebab itu antara perdagangan utama Inggeris, memang British membekalkan opium dan mereka minta daripada kita seperti timah dan sebagainya lah. Itu biasalah perdagangan. Kemudian persenjataan, Francis Light juga menjual senjata, meriam dari segi senapang, peluru dan sebagainya. Transliterasi koleksi surat-surat Sir Francis Light umpama anak kunci yang membuka gerbang dimensi geopolitik kurun ke-18 di Kepulauan Melayu ketika itu. Kita boleh lihat juga maklumat-maklumat yang didapati oleh Francis Light tentang alam Melayu daripada pembesar-pembesar ini, tentang peperangan yang berlaku di Patani, tentang hubungan antara Siam dan Burma yang sedang bergolak, tentang apakah yang sedang berlaku di Terengganu, di Siak dan sebagainya. Semua itu memberikan Francis Light maklumat-maklumat untuk dia sampaikan kepada pihak Inggeris. Jadi secara umumnya macam itulah dia punya kandungan yang kita boleh lihat di dalam koleksi Francis Light ini. Penelitian komunikasi yang telah berlaku antara Sultan Kedah dengan Francis Light mampu merungkai persoalan berkaitan pertikaian pendudukan Kompeni Inggeris di Pulau milik Kedah. Tentang bagaimanakah pengambilan Pulau Pinang boleh berlaku, bagaimana perbincangan, diskusi yang berlaku di antara Francis Light dengan Sultan Kedah, terms and condition tentang isi-isi perjanjian tersebut, ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju dan sebagainya. Tempoh itu panjang, banyak kita boleh lihat dalam surat-surat tersebut.
Masjid Batu Uban menjadi bukti kehadiran masyarakat Minangkabau, memajukan Batu Uban sebagai pelabuhan dan pusat perekonomian 5 dekad lebih awal daripada pendudukan Kompeni Inggeris di Pulau Pinang. Ia diasaskan pada tahun 1734 oleh Haji Muhammad Saleh atau dikenali sebagai Maharaja Nan Intan Ibnu Almarhum Tunku Patih Nan Sepatang dari Pagaruyung, Sumatera Barat. Beliau dimakamkan bersebelahan dengan masjid yang diasaskannya. Peranan Nakhoda Nan Intan dan Datuk Jenatun meneroka pulau milik Kedah ini melatari sejarah awal penerokaan Pulau Pinang sebelum tahun 1786. Sebagai pedagang dan pendakwah, mereka menjalin hubungan yang baik dengan Sultan Kedah. Sebagai pedagang yang sering berlayar di Selat Melaka berulang-alik di perairan Kedah, mereka dapat melihat potensi Pulau Pinang. Datuk Jenatun bersama Nakhoda Nan Intan berlayar. Mereka berlayar banyak kali, bukan sekali je. Berlayar sampai ke Kuala Kedah, sampai ke Alostar, meminta tanah kepada Sultan. Kalau Pulau Pinang di bawah Siam, mengapa mereka meminta tanah kepada Sultan Kedah dan bukan Raja Ligor misalnya lah. Jadi Sultan pun telah mengeluarkan tanah di Batu Uban ni kepada Nakhoda Nan Intan 50 ekar dan Datuk Jenatun 1 ekar yang merangkumi kawasan ini yang dikatakan dulu sebagai Bukit Tok Jenatun, Minden Heights sampai ke Sungai Grugor. Sekalipun daerah ini ditadbir oleh Inggeris, penghujung kurun ke-19 menyaksikan seberang perai mengalami perkembangan pendidikan Islam yang pesat melalui institusi pengajian pondok. Ia dimulakan oleh 2 orang ulama Patani, Tuan Samad dan Tuan Minal yang telah mengembangkan sistem pondok dari Patani ke seberang perai. Seberang perai merupakan medan baharu bagi alim ulama Patani memperjuangkan ilmu pengetahuan Islam bebas daripada tekanan pemerintahan Siam. Tuan Minal dikatakan telah pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan mengembuskan nafas terakhir di bumi suci itu. Legasi pengajaran ilmu di sekolah pondok disambung oleh besannya iaitu Tuan Samad bin Abdul Malik. Ribuan pelajar datang untuk menuntut ilmu sehingga tempat ini dikenali sebagai Permatang Tuan Samad. Pada tahun 1930, seorang ulama Kedah turut berhijrah ke seberang perai, Husin Nasir Ibni Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari yang masyhur dengan nama Tuan Husin Kedah. Tuan Husin Kedah Al-Banjari ialah seorang ulama yang berjasa kepada pembinaan ilmu terutama di utara Tanah Melayu yang mana telah mengasaskan 6 pondok pengajian di Kedah termasuk 1 pondok pengajian di Pokok Sena di Pulau Pinang ini. Juga seorang ulama yang aktif mengarang kitab sehingga menjadikannya sebagai ulama Kedah yang paling banyak mengarang kitab ketika zamannya. Tuan Husin Kedah, legasinya berkesinambungan di Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah Pokok Sena, kepala batas seberang perai ini. Menjelang kurun ke-20, di kepala batas seberang perai, nama Syekh Abdullah Fahim sinonim dengan Madrasah Dairatul Ma'arifil Wataniyah yang diasaskannya. Sekalipun Syekh Abdullah Fahim menguasai lebih daripada 15 bidang ilmu Islam serta sastra Arab, keilmuannya dalam ilmu falak lebih menonjol. Justru, ulama itu telah diminta mencadangkan tarikh kemerdekaan negara. Nur Azam Maknur ialah ahli jawatankuasa falak negeri Pulau Pinang. Menurut beliau, Syekh Abdullah Fahim memilih 6 Safar 1377 Hijrah bersamaan 31 Ogos 1957 bersandarkan perkiraan tertentu.
Dalam bidang ilmu falak ni, Syekh Abdullah Fahim tidak pandang semata-mata daripada segi pertukaran tarikh lah. Beliau melihat kepada tahun 1377 tu. Tarikh 6 bulan Safar kan, 6 Safar. 6 tu maksudnya 6 hari. Langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari kan. Safar tu maksudnya nilai 2. Sebab langit satu, bumi satu, 2. Jadi 6 hari dalam 2 masa dan jumlah berapa lama usia kejadian alam semesta 1377 sebagai satu skala untuk 13.775 bilion tahun lalu. Jadi apabila beliau tengok 6 bulan Safar pun jatuh pada hari Sabtu, 6 bulan Safar 1377 dan tarikh pula dalam masih 31 Ogos 57 merupakan detik bulan masa tu, bulan sedang dalam keadaan bulan sabit, bulan sabit awal. Jadi dan nampak yang tu tarikh itu yang paling sesuai kali untuk meraihkan kemerdekaan. Madrasah Al-Masriyah dibangunkan pada tahun 1906 di Seberang Perai oleh ulama terkenal Haji Muhammad Saleh Al-Masri. Ia berpandukan sistem dan kurikulum yang diajarkan di Universiti Al-Azhar Mesir, namun menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Madrasah Al-Masyur bermula dengan penubuhan Madrasah Al-Quran di Masjid Melayu Lebuh Aceh pada tahun 1916. Masjid Melayu Lebuh Aceh ini sebenarnya diasaskan oleh orang Aceh, namun dimajukan oleh orang Melayu Rawa yang mahir dalam urusan bertanah haji dan pencetakan kitab kuning serta buku agama yang mendapat sambutan hebat dari Seberang Perai dan Kedah. Dan dari situ berhimpun alim ulama dan berkembang pesat pusat ilmu Islam yang merancakkan penghasilan ulama terkenal di alam Melayu. Aktiviti ekonomi dan sosial di Lebuh Aceh digerakkan oleh orang Aceh yang berketurunan Arab dan juga orang Rawa. Masjid Melayu ini antara legasi silam yang bersejarah. Masjid Melayu Lebuh Aceh ini sebenarnya adalah tapak asal kepada Madrasah Al-Quran Lebuh Aceh yang menjadi madrasah yang pertama dan terawal di pulau ini. Dan ia diinisiatifkan oleh sekumpulan alim ulama golongan Said dan pedagang Arab yang menamakan ia sebagai Al-Masyur, merujuk pada pemimpin yang terkenal ketika itu. Dan madrasah di sini sebenarnya ditukar kepada nama Sekolah Agama Al-Masyur setelah ia berkembang pesat sebagai pusat ilmu. Dan guru pertama yang mengajar di sini ialah Syed Sheikh Al-Hadi yang merujuk kepada seorang ulama reformis yang terkenal pada awal kurun ke-20 silam. Aktiviti pengurusan jemaah haji rancak berlaku sekitar tahun 1800 sehingga 1962. Berpusat di Lebuh Aceh, dikendalikan oleh Syekh Haji. Lebuh Aceh mendapat julukan Jeddah Kedua. Berikutan, ia menjadi lokasi jemaah haji berkumpul sebelum menaiki kapal di Sultan Hampir untuk berlayar ke Jeddah. Tengku Syekh Hussein Al-Aidid ialah bangsawan Aceh keturunan Arab yang bertanggungjawab dalam memaju dan memperkembangkan tempat ini menjadi pusat pengajian dan pusat perniagaan yang terkenal di Pulau Pinang, sehinggalah tempat ini menjadi transit utama untuk jemaah haji menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Meninggal pada tahun 1826, beliau disemadikan di belakang masjid yang dibinanya. Tengku Syed Husin bin Abdul Rahman Al-Aidid telah menyempurnakan legasinya di titik garis masanya tersendiri dalam sejarah pulau yang dipertikaikan ini. Habatus Sauda khasiatnya telah diakui dan diamalkan sebagai makanan kesihatan sejak turun-temurun. Dari generasi ke generasi, teknologi mengekstrak suplemen ini juga dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Hasilnya, Baraka, kapsul dengan ekstrak Habatus Sauda bermutu tinggi yang dihasilkan di Mesir, ianya sesuai untuk pelbagai peringkat umur dari remaja sehingga dewasa. Baraka, teman kesihatan saya dalam Kembara Jejak Rasul.
Dijual dengan harga berpatutan, kapsul ini diproses menggunakan teknologi cold press dan mengekalkan nutrisi habatus sauda. Baraka Extra Habatus Sauda dalam bentuk soft gel bermutu tinggi, halal dan diyakini sumbernya